Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video pendek di mana Ustaz Dato' Abu Hasanuddin Al-Hafiz rahimahullah berbicara tentang hukum membaca doa kunut di belakang imam yang tidak membaca doa kunut atau yang sebaliknya. Sebelum memberi ulasan dan react, saya pasti akan ada yang mengkritik video ini dengan mengatakan Ustaz Abu Hasan sudah pun meninggal dunia, maka beliau tidak dapat lagi membela dirinya terhadap video react ini. Tak mengapa, awal-awal saya nak jawab kritikan ini. Pertama, saya membuat video react, baik yang ini mahupun mana-mana yang lain, bukan atas dasar permusuhan atau kebencian ke atas seseorang ustaz. Akan tetapi ia adalah atas dasar ingin memberikan pencerahan serta pembetulan ke atas sesuatu kenyataan yang mungkin keliru atau salah. Tujuan saya ialah menerangkan apa yang benar berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, mengikut kefahaman generasi salafus soleh, juga berdasarkan disiplin ilmu-ilmu Islam. Oleh kerana itulah, alhamdulillah, video-video react saya bukan sembang kosong atau sembang kari. Sebaliknya, saya kemukakan bukti-bukti jelas daripada Al-Quran, As-Sunnah dan kalam para ulama. Semua orang yang bersih hatinya dan lurus fikirannya akan dapat melihat bukti-bukti yang saya kemukakan itu. Kedua, apabila seseorang itu menyampaikan ilmu yang benar, dia mendapat pahala selagi mana ilmu yang benar itu tersebar dan diamalkan oleh orang ramai. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, apabila seseorang itu menyampaikan ilmu yang salah, dia mendapat dosa selagi mana ilmu yang salah itu tersebar dan diamalkan oleh orang ramai. Ini berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis nombor 4830 atau penomboran lain hadis nombor 1017, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha wala yankusu min ujurihim syai'un." Maksudnya, sesiapa yang memulakan sunnah yang baik, sunnah yang hasanah dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang-orang sesudah itu yang mengamalkannya tanpa dikurangi pahala mereka walau sedikit jua. Hadis ini disambung dengan rangkap yang kedua. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'umila biha ba'dahu kutiba alaihi mislu wizri man amila biha wala yankusu min auzarihim syai'un. Maksudnya, rangkap kedua ni sebaliknya sesiapa yang memulakan sunnah yang buruk, sunnah sayyi'ah dalam Islam, maka ke atasnya dosa dan dosa orang-orang sesudah itu yang mengamalkannya tanpa dikurangi dosa mereka walau sedikit jua. Di sisi para pencinta bid'ah, di kalangan ahlul bid'ah wal jamaah, mereka menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk mereka cipta amal ibadah yang baharu. Mereka memahami perkataan sana sebagaimana kamus bahasa Arab masa kini, yang ini mereka cipta atau mempelopori sesuatu yang baharu. Adapun para pencinta sunnah di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, perkataan sana difahami berdasarkan penggunaannya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini memulakan atau menghidupkan apa yang sedia disyariatkan. Justru menghidupkan sunnah yang baik bererti menghidupkan apa yang sedia dianjurkan oleh syariat Islam. Sementara menghidupkan sunnah yang buruk bererti menghidupkan apa yang sedia dilarang oleh syariat Islam. Lebih lanjut tentang perkara ini berserta dalil-dalilnya, sila rujuk buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah.
Sebagai contoh, sebelum ini apabila berlaku kezaliman ke atas umat Islam, ustaz-ustaz di Malaysia lazimnya melaksanakan solat hajat berjamaah. Ada juga yang menganjurkannya secara bersendirian, tetapi pada waktu yang sama beramai-ramai mengikuti imam sehingga menjadilah ia separa berjamaah. Macam mana tu? Ramai-ramai di masjid tersurau, tapi masing-masing niat sendiri-sendiri, tapi ikut imam. Jadi dia semi berjemaah. Ada juga yang macam tu, okay? Lalu, para ustaz dari kalangan para pencinta sunnah menerangkan bahawa yang benar ialah melaksanakan kunut nazilah. Sehingga pada masa kini semakin ramai ustaz dan imam di semakin banyak masjid dan surau yang melaksanakan kunut nazilah. Maka ustaz yang mengajar, menganjurkan, melaksanakan kunut nazilah, dia sebenarnya masuk dalam rangkap pertama hadis yang kita baca tadi, iaitu man sanna fil islami sunnatan hasanah, kerana dia telah menghidupkan kembali kebiasaan yang baik yang sedia dianjurkan oleh syariat Islam. Adapun sunnatan sayyi'ah, contohnya ialah sebagaimana seorang ustaz yang menganjurkan mandi buang sial sempena Rabu terakhir bulan Safar. Okay? Seorang ustaz ni. Ini adalah satu keyakinan yang satu masa dahulu, tak silap saya lebih kurang tahun 60-an dan 70-an, diamalkan oleh sebahagian umat Islam di Malaysia. Maka para pencinta sunnah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apabila saya kata para pencinta sunnah, ia tidak terhad kepada mereka yang di Perlis. Tetapi semua ustaz, ustazah di Malaysia, di rantau ini, yang mereka ini menjalankan tanggungjawab, tugas, peranan mereka dengan penuh amanah, penuh tanggungjawab, menerangkan apa yang sunnah, membasmi apa yang bid'ah. Okay? Jadi tidak terhad kepada Perlis sahaja. Okay? Maka para pecinta sunnah telah bertungkus lumus menghapuskannya kerana ia merupakan keyakinan khurafat yang dilarang oleh syariat Islam. Sehingga dengan itu ia sudah tidak diamalkan lagi, bahkan sudah dilupai. Mungkin generasi sekarang ini tak tahu pun apa benda tu kan. Namun tak silap saya tahun lepas atau awal tahun ni, seorang ustaz tu menganjurkan kembali mandi safar untuk buang sial atau tolak bala. Dia cuba menghidupkan kembali apa yang dilarang oleh syariat Islam. Maka apa yang dilakukan oleh ustaz itu masuk dalam rangkap kedua hadis yang kita baca tadi, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, kerana dia telah menghidupkan kembali kebiasaan buruk yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh itu, apabila seseorang itu mengajar sesuatu yang bersalahan dengan syariat Islam, dia menanggung dosa dan dosa orang-orang yang mengamalkannya, orang-orang yang mengamalkan kesalahan tersebut. Apatah lagi dalam suasana media sosial masa kini, kesalahan itu tersebar luas dalam bentuk video pendek di pelbagai platform, meskipun orang yang menyampaikannya sudah meninggal dunia. Ini saya sebut sebagai rantaian kesalahan atau dosa. Maka, melalui video-video react, saya berharap dapat menghentikan rantaian kesalahan itu daripada terus disebarkan, terus diamalkan. Bahkan, saya berharap agar dosa dapat berhenti daripada terus mengalir kepada orang yang asalnya mengajar kesalahan tersebut. Oleh itu, jika saya yang menyampaikan perkara yang salah dalam mana-mana video saya, tulisan saya, buku ada, artikel ada, dulu saya kolumnis hampir 7-8 buah majalah, lalu ada kesalahan, lalu ada orang menerangkan kesalahan saya itu secara terbuka di media sosial. Dan ia benar-benar merupakan satu kesalahan, a genuine mistake. Bukannya selain itu, maka saya akan berterima kasih kepada orang yang menerangkan kesalahan tersebut kerana ia akan menghentikan rantaian dosa ke atas saya. Jika tidak ada yang membetulkannya, maka saya akan menerima dosa selagi mana kesalahan yang saya sampaikan itu disebarkan dan diamalkan oleh orang ramai. Justru sesiapa yang otaknya bijak lagi matang, sementara hatinya bersih lagi sehat, akan memahami perkara ini sejak awal lagi, sejak video react saya yang pertama.
Namun sesiapa yang di sebaliknya akan menuduh video react sebagai sengaja membuka aib, menimbulkan permusuhan, mengakibatkan perpecahan, asyik dia aja betul. Semua orang lain salah. Sengaja nak menjatuhkan orang, mencari duit dengan cara yang haram, dan pelbagai lagi tuduhan yang negatif. Atau dari sudut yang lain, orang yang fikirannya positif, dia akan melihat video-video react ini dengan penglihatan, dengan wacana yang positif. Orang yang pemikirannya negatif, hatinya kotor, dia akan lihat video-video react ini dengan sudut pandang yang negatif, dengan sudut pandang yang kotor. Okey. Itu mukadimah, okey? Mukadimah. Sekarang ayo kita tonton video yang saya maksudkan. Kemudian saya berikan ulasan dan react. Link bagi video ini dalam kotak description. Kalau imam tak baca kunut, kita boleh baca. Kalau imam baca, kita boleh tak baca. Betul kadang-kadang pergi Mekah tuan-tuan, kita mazhab Syafi'i. Yang pergi ikut dia buat apa? Ni orang Melayu yang jahil ni. Dia tak pergi Mekah, alah ikut imam sudah lah, kata dia. Dia imam dia mazhab apa? Kita mazhab apa? Kenapa ikut dia? Kita bukan ikut mazhab dia, kita ikut semayang dia. Mazhab Syafi'i. Ada pernah orang tegur isteri saya, dia tak tahu isteri saya siapa dia. Kata, puan, ikut imam sudah dapat. Dia marah bini saya baca kunut, dia marah. Ikut imam sudah lah temai Mekah, kata dia. Belah lalu. Baru sekali di Mekah dan suruh orang ikut imam. Imam mazhab apa, kita mazhab apa? Baik, para penonton yang dirahmati Allah, apabila kita solat berjamaah, antara adabnya ialah makmum mengikuti imam dari takbir sehinggalah salam. Jangan sengaja menyelisihi imam. Dalilnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sila rujuk Sahih Al-Bukhari hadis nombor 680 atau penomboran lain hadis nombor 722 ya. Okey, an Abi Hurairah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi fa iza raka'a farka'u wa iza, sehingga akhirnya ya. Maksud hadis ini, sesungguhnya dijadikan imam itu tidak lain untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya. Apabila imam rukuk, maka rukuklah sehingga akhir hadis. Dalam lafaz-lafaz yang lain, apabila imam berdiri takbir, maka takbirlah. Bila rukuk, rukuklah. Iktidal, iktidallah, sehingga akhirnya ya. Perhatikan bahawa hadis ini dimulai dengan innama. Okay, dengan perkataan innama yang merupakan penegasan dan sekaligus pembatasan. Inna yang bermaksud sesungguhnya ialah penegasan, sementara ma yang bermaksud tidak lain adalah pembatasan ya. Perkataan pertama tu innama. Okay, sebab itulah terjemahannya ialah sesungguhnya dijadikan imam itu tidak lain untuk diikuti. Perkataan tidak lain berperanan sebagai pembatasan, bererti jangan buat apa-apa lain kecuali mengikuti imam. Kemudian tak cukup dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan lagi dengan sabda baginda, maka janganlah kalian menyelisihinya. Padahal yang pertama tu dah cukup dah, tapi baginda stres sekali lagi, janganlah kalian menyelisihinya. Maka arahan, pembatasan dan larangan dalam hadis ini sangat jelas. Sebahagian ulama, khasnya di kalangan Asy-Syafi'iyah, memberikan satu kelonggaran, yang ini untuk makmum membaca surah Al-Fatihah. Artinya, jika imam sudah rukuk sementara makmum belum habis membaca surah Al-Fatihah, maka makmum terus berdiri dan segera menghabiskan bacaan surah Al-Fatihahnya. Pengecualian ini diberikan kerana membaca surah Al-Fatihah adalah rukun solat yang amat penting. Adapun di sisi ulama lain, maka makmum tetap mengikuti imam untuk rukuk meskipun makmum belum sempat menghabiskan bacaan surah Al-Fatihahnya. Orang yang solat memang wajib membaca surah Al-Fatihah sehingga selesai.
kecuali bagi solat berjemaah, di mana bagi solat berjemaah ada pengecualiannya, yakni untuk makmum tetap mengikuti imam. Jika imam rukuk terlalu cepat, maka kesalahan ditanggung oleh imam dan bukannya makmum. Dalam siri video saya sebelum ini berjudul Solat Berjamaah, Keutamaan, Adab dan Hukumnya, saya telah memberikan petua kepada imam bagaimana untuk tidak rukuk terlalu cepat. Dipersilakan merujuk ke sana. Jadi bagi yang menjadi imam, jangan sekadar seronok menjadi imam, ada tanggungjawab anda untuk memberi masa yang secukupnya bagi makmum membaca surah Al-Fatihah sehingga selesai. Khasnya bagi rakaat ketiga dan keempat. Okey, bagi imam ada tanggungjawab anda di sana. Baik. Pengecualian yang saya sebut ni hanya untuk makmum membaca surah Al-Fatihah. Itu pun di sisi sebahagian ulama. Adapun selain itu, selain surah Al-Fatihah, hendaklah makmum tetap mengikuti imam, tidak boleh sengaja menyelisihi imam. Merujuk kepada membaca doa kunut ketika solat subuh, ia adalah khilaf yang muktabar di sisi para ulama. Jika seseorang yang bermazhab Asy-Syafi'i solat di belakang imam yang tidak membaca doa kunut subuh, maka dia juga tidak membaca doa kunut subuh. Jika seseorang yang bermazhab tidak membaca doa kunut subuh, solat di belakang imam yang membaca doa kunut subuh, maka hendaklah dia juga membaca doa kunut subuh. Sebab kita ikut imam. Tidak boleh sengaja menyelisihi imam, kerana melakukan sedemikian bererti menyelisihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas ya. Hadisnya sangat jelas yang telah sama-sama kita baca tadi. Ingat, membaca doa kunut subuh adalah khilaf muktabar, sementara sengaja menyelisihi imam dalam solat berjamaah bukanlah khilaf, kecuali dalam hal membaca surah Al-Fatihah sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Jadi di sini saya juga ingin mengambil peluang menasihati sahabat-sahabat Salafi, sahabat-sahabat pencinta sunnah. Saya tahu di kalangan mereka ada segelintir yang apabila solat subuh, mereka sengaja tidak mahu membaca doa kunut. Meskipun imam membaca, sebab kita di Malaysia imam baca kan. Mereka sengaja tidak membaca doa kunut subuh. Sebab bagi mereka membaca doa kunut subuh itu tidak ada ke bid'ah ke apa. Satu perkara yang mereka lupa ialah mereka menyelisihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Kunut subuh khilaf muktabar daripada zaman salaf lagi. Mengikuti imam. Okey, mengikuti imam dalam solat berjamaah bukan khilaf ya, kecuali dalam bab membaca surah Al-Fatihah seperti mana yang saya jelaskan tadi. Jadi please pay attention. Okey, satu lagi situasi yang saya perhatikan segelintir makmum sengaja menyelisihi imam ialah sengaja memperlamakan sujud terakhir pada rakaat terakhir, padahal imam sudah pun bangun untuk duduk membaca tasyahud akhir. Ketahuilah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang menganjurkan doa ketika sujud. Namun lakukanlah ia ketika solat bersendirian seperti ketika solat-solat sunat. Apabila solat berjemaah tidak boleh sengaja menyelisihi imam. Dalam kes ini tidak boleh membaca satu hadis dan mengabaikan hadis yang lain. Sebab berdoa dalam sujud ada hadisnya. Mengikuti imam ketika solat jemaah ada hadisnya. Jadi tak boleh pegang satu hadis lalu diabaikan hadis tersebut. Hendaklah kita amalkan semua hadis. Dalam kes ini, kalau kita tak sempat hendak berdoa ketika sujud, boleh saja berdoa bila solat qabliyah, ba'diyah, sebelum tu sampai awal masjid, solat tahiyatul masjid. Apabila kita qiyam mulai di rumah pada waktu malam, ada saja masa untuk kita berdoa ketika sujud. Kemudian, jadi tidak boleh baca satu hadis dan mengabaikan hadis lain ya. Kemudian apabila Rasulullah SAW menganjurkan berdoa dalam sujud ketika solat, yang baginda masukkan ialah semua sujud bagi semua rakaat. Kenapa pula dibataskan kepada sujud terakhir di rakaat terakhir sahaja? Okey, justru jika ada di kalangan para penonton yang dirahmati Allah yang melakukan sedemikian,
yakni sengaja menyelisihi imam, maka janganlah mengulanginya lagi. Jika orang di sebelah anda melakukannya ketika solat berjemaah, maka tegurlah dia setelah selesai solat. Kadang kita solat, ada saja orang di sebelah, bila rakaat akhir dia memperpanjangkan sujud, melamakan sujud sebab dia hendak berdoa kan. Jadi kita perasan, kita boleh saja tegur dia selepas selesai solat. Terakhir, orang yang sengaja menyelisihi imam dalam solat berjemaah, solatnya tetap sah. Cuma pahala jemaahnya yang berkurang. Ia berkurang selari dengan kadar dan jumlah kesengajaannya menyelisihi imam. Cuma yang lebih penting untuk diperhatikan ialah apabila kita berpaling daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu sunnah, Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan kita daripada sunnah-sunnah baginda yang lain. Tidaklah kita dapati orang-orang yang pada masa kini banyak menyelisihi sunnah Rasulullah, melainkan mereka pada satu masa dahulu bermula dengan sengaja menyelisihi satu sunnah. Lama-kelamaan, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Dalilnya apa? Sila rujuk ayat ke-5 surah As-Saff, surah yang ke-61. Baik, sehingga sini saja ulasan dan reaksi saya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.